Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih, amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang kebenaran, ejen-ejen kebenaran, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Para tetamu-tetamu Allah yang dijemput dalam majlis ilmu secara maya di dalam taman syurga secara maya ini, Raudhah min Riyadil Jannah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam yang penuh barakah ni lagi sekali kita dipertemukan dalam kuliah pengajian secara maya, secara atas talian, yakni online. Pada malam yang penuh barakah ini, Yaumul Jum'ah Sayyidul Ayyam. Mari kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersempena dengan malam yang penuh barakah ini, antara amalan yang sangat dituntut oleh para ulama jumhur sepakat mengatakan perbanyakkan selawat pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sepanjang hari bermulanya lepas maghrib tadi sehinggalah sebelum gelincirnya matahari masuk ke maghrib esoknya insya-Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Selama-lamanya marilah kita benar-benar memuji Allah Taala. Kita sematkan dalam hati kita ini hidup untuk memuji Allah Taala. Hidup ini untuk membesarkan Allah SWT. Hidup ini tiada lain hanyalah untuk menyatakan kebesaran Allah SWT. Itulah matlamat tujuan kita. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita, mati kita, solat seluruhnya adalah untuk Allah. Bagaimana nak menyatakan untuk Allah? Dengan kita menyatakan sebenar-benar pujian kita untuk Allah SWT. Kita benar-benar puji dari hati kita atas segala ciptaan yang begitu indah, tanpa ada sebarang kecacatan walaupun sedikit. Kita kena mampu menyatakan dalam hati kita ini bahawa dengan iktikad yang benar, dengan azam yang bersungguh, dengan pahaman yang jelas, bahawa kesempurnaan kejadian Allah SWT ini menjadikan dengan penuh indah hikmah. Dengan ilmunya tiada satu pun kecacatan pada setiap kejadian. Hanya kita saja yang lemah di dalam menyikapi setiap yang berlaku. Hanya kita saja yang lemah dalam menyikapi setiap apa yang terjadi. Maka dengan itu, kita mahu membina kembali kefahaman dengan sebenar-benarnya melalui jalan ilmu. InsyaAllah melalui kelas pengajian online ini, dalam pengajian hikmah ataupun pengajian perbincangan hakikat kehidupan dan lisanul haq, membicarakan kalam-kalam kebenaran. Moga-moga sedikit sebanyak terungkai bagaimana kita nak membina, mengasah penglihatan mata hati kita ni agar melihat segala-galanya itu terjadi tanpa ada kecacatan. Apabila kita mampu melihat kejadian yang berlaku dalam hidup kita ini terjadi tanpa ada kecacatan, tanpa ada kepincangan, tanpa ada kerosakan, semuanya indah tersusun rapi,
maka di situlah tanya ketenangan sebenarnya. Tapi mestilah bermula dari hati kita yang mampu melihat akan kekuasaan Allah SWT. Jadi sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Puan Rosia Mila, buku itu sedang dipublishkan, saya akan maklumkan ya. Terima kasih kepada yang dah bersiaran, insyaAllah. Terima kasih yang dah bersiaran, insyaAllah. Pada malam yang penuh barakah ni. Terima kasih yang dah share. Sila lakukan tanggungjawab anda. Sebarkan tanggungjawab itu. Sebarkan kebenaran. Sebarkan kebaikan. Ta'awanu ala birri wa taqwa. Wala ta'awanu ala ismi wal udwan. Sebarkan kebenaran. Alhamdulillah. Yang dah istiqamah, teruskan. Yang baru mengikuti, bertahan. InsyaAllah, mudah-mudahan mendapat hikmah dan pengajaran yang banyak dalam pengajian kita, insyaAllah. Perbetulkan niat kita untuk mendapat kefahaman yang benar. Fokus kepada pembelajaran dan perbincangan kita pada malam ini, insyaAllah. Terima kasih kepada yang dah bersiaran dengan saya. Alhamdulillah. Tidak mampu saya sebutkan satu persatu namanya di sini. Adapun Alhamdulillah. Moga-moga Allah melihat kita semua. Yang paling penting, kita berada dalam mood Raudhah min Riyadhil Jannah secara maya. Bila kata secara maya, adapun kita menjaga niat kita lah. Kita menjaga niat kita, moga-moga walaupun kita berada secara maya atas talian, tetapi kita nak juga berduduk dalam suasana majlis ilmu ini, dalam keadaan kita pun masih lagi dalam suasana COVID ini, pandemik. Kita tidak mampu untuk pergi ke tempat-tempat secara meluas. Dengan adanya konsep begini, mudah-mudahan turut menjadi sebagai amalan kita, insyaAllah. Baik, sedang jemaah yang mulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulakan perbincangan kita pada malam yang penuh barakah ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang penuh barakah ni, insya-Allah kita akan bersama-sama membincangkan tajuk kita pada malam yang penuh barakah ni, masih lagi membincangkan dalam tajuk tertib. Tertib di dalam bicara. Kemarin kita menyentuh tentang menyatakan kebenaran, dan pada malam ini kita akan membincangkan bagaimana kita nak menguasai keadaan dan perasaan. Baik, jadi sedemikian yang muliakan Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, satu kabaran yang baik dulu, kita mukadimah dulu. Satu kabaran yang baik, Alhamdulillah, Menteri Agama kita dah sembuh daripada penyakit pandemik, yakni COVID-19, Alhamdulillah. Dan terus melakukan satu perkara yang bagus, yakni dengan memikirkan kembali keadaan bagaimana perintah kawalan PKPB ini mestilah ada ruang untuk kita solat. Alhamdulillah.
masjid telah dibuka, insya-Allah di wilayah Agung dah perkenan, walaupun dalam keadaan terhad. Namun kita bersyukur sebab tidak ditutup secara total. Makna total ni hanya 3 orang saja seperti sebelum ini 6 orang. Walaupun ada bilangan tertentu, kami cukuplah membuktikan bahawa kita ada ruang untuk kita solat secara berjemaah, ada ruang dah. Sebelum ni tak boleh. Ini satu perkara yang sangat penting. Sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala. Bagi setengah orang, dia mungkin menganggap benda ni biasa. Bagi setengah orang lah. Tapi bagi yang sudah memahami akan apa makna tentang konsep keimanan ni, ya ini dengan mengimarahkan rumah Allah dengan menjaga solat fardu 5 waktu sehari semalam di masjid. Ia menjadi satu cabaran dan satu perkara yang sangat mengancam kita punya kehidupan. Sebab seperti contoh, bagi orang yang bekerja tuan-tuan, contoh yang bekerja. Bagi yang bekerja, apabila terhalangnya punca pendapatan, pekerjaan mereka itu terhalang, mungkin akan mengganggu ekosistem kehidupan mereka. Baik, tapi cuba bayangkan bagi yang kerjanya adalah solat. Kerja itu adalah solat. Pun boleh jadi. Maka apabila terhalang untuk beribadah, seperti jemaah dengan SOP yang dah ada, sama kerja pun boleh pergi sebab ada SOP. Maka begitu dengan masjid. Sepatutnya kita dapat layanan yang sama sepatutnya. Tapi Alhamdulillah, yang penting tugas kita untuk menyatakan, melontarkan kalam kebenaran itu dengan menyatakan kerisauan. Alhamdulillah. Kita bercakap sebab bukannya kita bising sebab bukannya tak pergi. Ini yang pergi bising. Yang pergi itu bising sebab terhalang pekerjaannya untuk datang ke masjid. Kerana kita melihat datang ke masjid, solat di masjid, di tempat dilaungkan azan, 5 waktu saya semalam. Dan ini para ulama pun dah faham perkara ini. Bukan perkara baru atau perkara yang sukar untuk dibincangkan. Ia perkara yang sangat jelas bahawa tempat yang paling afdal untuk solat itu adalah di masjid. Yang mana di tempat dilaungkan azan. Walaupun dengan keadaan kita sekarang diuji dengan penyakit yang sangat tidak tahu mana ujung pangkal lagi ini. Tetapi kita telah pun ada SOP-nya. Maka tugas kita adalah hanya mematuhi SOP dan membenarkan untuk pergi solat. Kerana ada setengah pihak yang sangat menjaga solat ini, yakni berjemaah. Kita tidak tahu, mungkin ada mereka di kalangan mereka ni wali-wali Allah, kita tak tahu. Betapa besarnya jemaah itu, betapa besarnya syiar agama itu. Dan tugas kita kena melontarkan perkara itu. Kena lahirkan rasa kerisauan itu. Alhamdulillah, moga Allah dengar dan dibuka kembali, tinggal tunggu Selangor je untuk respon macam mana. Harap-harap Selangor pun mengikuti jejak langkah yang samalah. Kalau nak kita fikirkan tentang penyakit itu, saya kira banyak tempat lagi lah. Orang yang sama juga akan pergi ke banyak tempat. Jadi maknanya setakat hari ini, untuk di masjid, insya-Allah Allah jaga. Jadi maka dengan itu, kita teruskan kempen yang sebelum ini, iaitu kita jaga masjid kita, kita jaga surau kita, Allah jaga kita. Ia bertepatan dengan hadis Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, Allah jaga kita. Bagaimana nak jaga Allah? Bermula dengan jaga rumah Allah. Itu maksud jaga Allah. Bagaimana jaga Allah? Jaga rumah Allah. Jaga suruhan Allah. Jaga larangan Allah. Sudah pasti Allah jaga kita. Nabi kata. Jadi ini sangat penting ya tuan-tuan. Sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala. Bagi yang sangat menjaga perkara ini, terutama syiar Islam. Solat itu syiar. Imanuddin itu solat. Jemaah itu syiar. Masjid itu keimanan. Jadi kalau perkara ini terganggu, wajar untuk kita menyatakan kerisauan itu di saat sudah ada kaedah pelaksanaan. Bukan tak ada macam first kena dulu. Kalau first kena, ya mungkin. Masa first kena mungkin kita boleh terima dalam keadaan mungkin kita tak ada SOP lagi, kaedah bagaimana, tak boleh baca pattern pergerakan lagi. Tapi di masjid sekarang ni dah ada. Dah ada kaedahnya dan malah masjid lah paling mudah nak menyusun, mengatur jemaah kerana pertama tak ramai yang datang. Kedua orang yang sama je. Dan yang penting yang datang tu amanah lah. Kalau dia datang daripada tempat yang tidak dibenarkan, tak payahlah datang. Itu maksud dia. Ini isu dia sekarang, Nabi dah kata jangan pergi ke tempat yang ada wabak. Satu. Keduanya jangan keluar daripada tempat yang ada wabak.
bila kita langgar apa yang dah Nabi kata, jadi kita kena terimalah kesan dia. Setiap perlakuan yang kita lakukan tanpa ada, dia panggil disiplin ataupun tanpa ada prinsip ataupun tidak patuh kepada syariat dan arahan, maka kita akan pasti mendapat kesan di setiap perbuatan yang kita lakukan. Hati-hati. Ya? Hati-hati. Sebab itu kalau kita lihat, setiap kerosakan itu bukan berlaku tiba-tiba. Tidak. Allah tidak jadikan dunia ini untuk dihancurkan begitu. Tidak. Malah Allah melarang kita untuk menghancurkan bumi. La tufsidu fil ard. Allah tak suka orang yang membuatkan kerosakan di atas muka bumi. Allah tak suka. Bila Allah tak suka, mana mungkin Allah pula yang melakukan kehancuran itu. Allah memperingatkan manusia agar jangan buat kerosakan. Jadi maknanya sekiranya berlaku juga kerosakan, itu adalah kerana kecuaian manusia itu sendiri, kegagalan dia sendiri untuk taat dan patuh kepada suruhan yang telah ditetapkan. Untuk taat dan patuh kepada setiap perkara yang telah digaris pandukan. Jadi kita kena terimalah akibat dia. Qada dan qadar, setiap ketetapan dan ketentuan tiada satu pun yang silap. Tiada satu pun kesilapan pada setiap ketentuan. Tetapi kitalah yang banyak silap di dalam memahami setiap ketentuan. Sebagai contoh, Allah takdirkan sakit, Allah takdirkan sihat. Itu ketentuan. Tidak salah kesakitan itu datang. Memang selayaknya sakit itu kena. Kenapa? Kerana kita gagal memahami takdir sihat. Kita gagal menyingkapi takdir sihat. Kita tak faham dengan kesihatan. Kita ingat dengan kesihatan kita boleh lakukan kod suka kita. Kita boleh makan kod suka kita. Kita boleh buat apa yang kita suka. Rupa-rupanya setiap kesihatan itu ada ketaatan yang mesti dilaksanakan. Amanah dia. Amanah di dalam melaksanakan. Jadi sihat itu amanah. Nampak? Jadi sedangnya mulakan Allah Ta'ala. Maka apabila kesihatan kita gagal menyingkapi ketentuan, kenapa Allah jadikan kita sihat? Kita ingat Allah jadikan kita sihat saja-saja. Kita ingat Allah jadikan kita sihat suka-suka. La, Allah kata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tidaklah Allah jadikan setiap sesuatu itu sia-sia. Dan Allah akan tanya balik setiap nikmat yang Allah berikan. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Dan kita akan ditanya setiap nikmat yang telah Allah berikan. Ya benar Puan Aisyah Baris, kerosakan itu berlaku atas kesilapan diri kita sendiri. Ya Ustaz, bukan Allah dah takdirkan ke Ustaz? Ya, Allah takdirkan. Tetapi takdirnya Allah telah takdirkan itu adalah dengan Allah takdirkan juga kita untuk berfikir dan menilai setiap keburukan yang berlaku. Ya Allah izinkan setiap yang berlaku. Jadi sedangnya muliakan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah kata, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan sukma kefasikan ataupun kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah mereka yang menyucikan, merugilah mereka yang mengotorinya. Jadi sedangnya muliakan Allah SWT. Wallahi tiada silap. Setiap kerosakan itu, setiap takdir yang telah berlaku itu, ada dia punya kesan. Mesti ada sebab-sebab dia. Tidak ada jadi itu sia-sia. Tiba-tiba tidak. Tiba-tiba hancur. Tidak. Tiba-tiba rosak. Tidak. Dia mesti ada kesalahan. Dia panggil failure, kegagalan-kegagalan yang kita telah lakukan. Maka kita kena terimalah impact dan kesan daripada setiap akibat yang kita lakukan. Buat baik, balas baik. Buat buruk, balas buruk. Ini satu law ataupun undang-undang yang suka tidak suka, mahu tidak mahu, kita kena berhadapan dengan setiap yang kita lakukan. Dia akan beri kesan kembali dalam kehidupan kita. Sebab itu sebenarnya mulakan Allah SWT, kita nak mendalami pada malam ini, bagaimana kita nak menguasai, kita tak nak terkesan dengan keadaan dan perasaan. Dalam hidup ini, yang sangat-sangat membuatkan kita akan tergelincir daripada kebenaran, itu apabila kita tunduk kepada keadaan dan perasaan. Baik, mari kita lihat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hidup ini sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tertib. Baik. Yang pertama itu menyatakan kebenaran. Baik. Kita buat ulang kaji sikitlah. Dalam menyatakan kebenaran itu mestilah dimulakan dengan kekuasaan, melihat dengan kekuasaan. Mesti menyatakan kebenaran itu mesti ada kefahaman. Dalam berbicara, kita kena ada kefahaman pada setiap tajuk yang kita nak bincangkan. Dia ada tajuk lah kat sini kan. Maka dia panggil tabayun. Tabayun. Kita kena tabayun. Kita kena cari penjelasan. Baik. Bila kata mencari penjelasan, maka tidak boleh sewenang-wenangnya setiap tajuk ataupun peristiwa yang berlaku kita mampu bercakap. Tidak. Sebab tak semua kita tahu. Sebab kita hanya menilai dengan apa yang kita nampak depan mata. Tapi dalam tertib bicara, tidak boleh begitu. Sebab dalam kita nak berbicara, asasnya adalah yang benar. Selain daripada kebenaran, tertolak sama sekali. Malah bukan kata tertolak, malah boleh mengundang murka, dosa. Malah bila dosa dan murka, kesannya adalah neraka. Ini kita tak nak. Kesan daripada kata-kata yang tidak menyatakan kebenaran. Ingat, hidup hanya berkata tentang kebenaran. Tiada bercakap saja-saja, tak ada sebenarnya. Borak-borak kosong pun sebenarnya tidak boleh. Tiada istilah kosong-kosong, cakap saja-saja, sembang-sembang saja, tak ada sebenarnya. Hidup Allah bagi bercakap, malah bercakap bukan sifat kita. Sifat kita bisu. Kita bersifat bisu. Lalu Allah bagi sifat berkata-kata. Sifat berkata-kata, sifat berbicara ini, bukanlah kita boleh gunakan sewenang-wenangnya. Tak boleh. Sebab bukan sifat kita. Sifat kita bisu. Bila bisu, tiba-tiba diberikan boleh berbicara, takkan kita cakap kau suka. Kau suka akulah nak cakap apa? Tak boleh lah. Sebab bukan sifat kita. Kalau sifat kita, kau pandailah nak cakap apa. Tapi sifat Allah yang mutakalliman, yang berkata-kata. Di saat asal kita bisu, lalu diberikan kita peluang oleh Allah untuk berkata-kata, tiba-tiba kita boleh komen semua perkara. Salahlah macam tu. Sebab bila berbicara, bila boleh berkata-kata, hanya menyatakan kebenaran. Dan yang benar itu hanyalah zikrullah. Ini strata bicara yang paling atas itu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Afdhal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, dalam kalam, dalam struktur kalam, yang paling aula itu adalah kalamullah lah. Kalamullah, yang mana Al-Quran. Bercakap mesti ada nas Al-Quran. Dalam Al-Quran, core daripada Al-Quran itu, root dia, akar kepada Al-Quran itu adalah cerita tentang akidah. Maka datanglah perbincangan tentang Bismillah. Ini ayat yang pertama dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini merujuk kembali kepada kalimatut thayyibah, la ilaha illallah. Jadi maknanya kalam yang aula, yang utama untuk kita kuasai adalah kalam-kalam yang bersandarkan kepada akidah. Kekuasaan Allah. Ni. Jadi jangan suka-suka
Bila bagi peluang bercakap, oh dia berkata. Bukan berkata lagi, dia mengata. Ni mengadu domba. Mengata pula tu, dah bagi peluang bercakap, dia cakap benda lain. Tak boleh. Tidak boleh bersalahan dengan tujuan atau maksud Allah berikan lisan. Ingat, setiap kejadian Allah jadikan adalah untuk puji Allah. Ingat itu. Asal kejadian puji Allah. Lalu kalau kita lihat kejadian yang jelas-jelas boleh didengari konsep ataupun percakapan perbuatan itu lisan. Maka lisan ini sepatutnya banyaknya zikrullah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua ciptaan itu memuji Allah, langit dan bumi. Baik. Dan Allah dah ajar Nabi Adam AS nama-namanya merujuk kepada Allah. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. Allah ajar Nabi Adam AS, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Asma' kullaha. Allah ajar, maknanya berkata-kata itu diajar oleh Allah langsung kepada Nabi Adam AS. Apa itu asma' kullaha? Itulah dia asmaul husna. Jelas. Jadi sekarang ini, kalau kita faham perkara ini, barulah kita boleh memahamkan yang kedua. Ini perbincangan yang pertama, menyatakan kebenaran, dan ini nampak contoh. Kita menyatakan kebenaran. Kita melihat dengan Allah. Ini dia. Okey. Bina kefahaman. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya bila kita dah faham menyatakan kebenaran itu dengan perbahasannya sebelum ini, maka kebenaran ini juga kita akan letakkan tentang sekiranya kita tidak mampu meletakkan kebenaran dalam setiap perbincangan, maka itu yang Nabi kata falyakul khairan aw liyasmut. Diam. Habis Ustaz, macam mana yang dikatakan buat cakap hari-hari, duk cakap, minum, makan, nak mandi, nak ini. Perbualan harian kita itu dikira bagaimana Ustaz? Khair. Dalam perbualan harian, itu pergi kepada urus takbir kehidupan. Yang mana dia menjadi perbincangan yang satu hala. Maksudnya, sekarang berbicara soal teknikal, nak mandi, nak makan, nak minum. Tapi yang dibincangkan di sini adalah perbincangan yang pergi kepada asas-asas pembangunan kehidupan. Sebagai contoh, perbincangan tentang rezeki, perbincangan tentang kasih sayang, perbincangan tentang bagaimana nak bina masa depan, perbincangan-perbincangan yang secara tidak langsung menjadikan kehidupan bergantung kepada perkara itu yang dibincangkan. Jadi maknanya, tidaklah boleh kita berbicara perkara yang tiada padanya itu zikrullah. Tak boleh. Contoh nak cerita pasal masa depan. Kalau kita tidak libatkan, tak bicara soal Allah pada masa depan, maka tak adalah apa-apa yang berlaku. Yang ada adalah berbicara soal kebendaan. Contoh ya, apabila kita berbicara soal masa depan, tiada ada cerita tentang Allah. Maka apa yang kita cerita adalah kebendaan. Sama juga kasih sayang. Kalau dia bercerita tentang kasih sayang, tiada dia tentang Allah. Apa dia cerita? Tentang kekecewaan. Nampak? Jadi maknanya, dalam kita mengatur kembali perbincangan atau bicara kita ni, kita kena tengok yang panggil keadaan tu, tajuk tu. Itu tentang apa? Kalau berbicara soal benda teknikal, secara tidak langsung perkara-perkara yang melibatkan urusan kehidupan harian,
Itu perbincangan yang satu hala yang terus. Yang ni nak beli barang, nak makan, nak mandi, percakapan. Nak tidur, itu percakapan-percakapan yang asas. Dialog-dialog umum dipanggil. Yang kita nak bincangkan ini adalah bagaimana yang kita nak letakkan perbincangan hari ini. Soal-soal tentang permasalahan kehidupan. Nampak? Perbincangan ini yang seringkali kita lontarkan. Perbincangan tentang keadaan masa depan. Nampak? Jadi, perkara ini perlu kita perhalusi sedang jemaah menikah Allah Ta'ala. Dia tidak boleh sewenang-wenang kita berbicara tanpa ada kekuasaan Allah. Contoh, yang paling ketara biasa kita buat perbincangan tentang kekayaan. Berbicara soal tentang rezeki. Bicara soal tentang jaminan. Bicara tentang masalah kehidupan. Okay. Kalau secara kita tengok perkara-perkara ini kan melibatkan sepatutnya tidak boleh kita berbicara sebarangan. Ya Umilin Az-Zahra. Ya, kesimpulannya disudahi bukan sekadar disudahi. Dia kena diselami. Perkataan bicara kita itu kena difahami. Sebab apa? Sebab itu dasar kepada perbincangan menyatakan kebenaran ataupun dasar dalam kita berkata-kata ni, faham tak? Apakah fahaman kita? Apakah fahaman kita? Fahaman ini yang akan mengganggu nanti. Jadi, maknanya sekarang kefahaman ini yang perlu kita perjelaskan. Sebab kefahaman ini akan membentuk perkataan nanti. Nampak? Jadi, kefahaman yang sempurna tentang kebenaran, barulah dia boleh membetulkan perkataan. Allahumma salli ala Muhammad. Ayah saya, Nurul Farina, insyaAllah. Moga-moga Allah sembuhkan, permudahkan Puan Nur Farina, insyaAllah. Okey. Baik. Jadi benar, kalau kita tidak tahu sesuatu perkara itu, tiada kefahaman kita. Contoh, saya bagi tahu. Kita tak faham tentang isu perkahwinan, isu pekerjaan. Ini isu. Apa lagi? Isu perkahwinan. Isu masa depan. Pekerjaan, perkahwinan, masa depan. Katalah 3 isu ni kita ambil. Adakah kita faham, apa fahaman kita tentang pekerjaan? Apa yang kita faham? Apa kita faham tentang perkahwinan? Apa kita faham tentang masa depan? Jadi kefahaman itu yang akan menjadi kesan dalam hidup kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kefahaman itu, kefahaman kita tentang apa? Ini akan reflect kepada rezeki. Ini akan reflect kepada kasih sayang. Ini akan reflect kepada tentang kekuasaan Allah, tentang jaminan. Jadi, adakah kita ada kefahaman yang benar? Adakah kita ada kefahaman yang benar? Kalau kita ada kefahaman yang benar, sudah pasti barulah kita akan mampu menterjemahkan isu-isu yang berkaitan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kefahaman juga rezeki kan Ustaz? Ya, kefahaman itu, dia rezeki ni kurniaan Puan Ummu Arif. Isunya sekarang kita fokus kepada kefahaman. Kefahaman itu kurniaan kan. Jadi sekarang ni contoh tentang rezeki.
Kita faham tak? Bagaimanakah kita nak explain tentang rezeki ini? Itu soalan dia. Apakah yang kita faham tentang rezeki? Kefahaman itulah satu rezeki. Tapi apa yang kita faham tentang rezeki? Apakah yang kita faham tentang kasih sayang? Oh, payahlah macam ni Ustaz. Ya memang. Kehidupan bukan semudah yang kita sangka. Kalau kita ambil mudah saja kehidupan ini, kok suka kita je. Tu tunggang langgang tu. Itu tunggang langgang tu hidup. Asyik tak kena je pekerjaan ni. Dah macam-macam Ustaz. Dah buat tapi tak puas. Dah kerja nak cari kerja lain. Ada je serba tak kena. Perkahwinan. Rasanya dah buat habis baik dah Ustaz. Tapi ada je ketakutan tu. Kenapa ya? Nampak? Jadi maknanya, kalau kita lihat, sebab dia tidak memulakan berbicara soal kebenaran. Ini maksudnya, kalau perbincangan yang teknikal tu lain. Itu perbincangan umum, adat kepada perbuatan-perbuatan harian. Itu perbincangan yang umum. Okay, sekarang ni, rezeki Allah, kasih sayang Allah. Ya, sekarang ini, rezeki Allah, kasih sayang Allah. Ya benar. Maknanya di sini datangnya kefahaman. Alhamdulillah bagi yang dah mengaji, yang faham, tahu nak tengok. Tahu nak tengok. Sebab kita nak supaya nak menguasai. Dan menguasai perasaan. Ini tugas kita ni. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. Sekarang ni, bila kita mempertahankan kebenaran, ni soalan. Soalannya, Ustaz, kenapa kena letakkan kebenaran ni Ustaz? Nak bercakap asal kebenaran. Cakap je lah. Kalau silap, tobatlah. Ambil mudah. Dia begini. Ada dua perkara ini yang akan menyebabkan kita terganggu dalam kehidupan kita tanpa sedar. Apa dia? Keadaan dan perasaan. Ini dua perkara yang akan berlaku dalam harian kita. Keadaan dan perasaan. Apa yang dimasukkan keadaan, apa yang dimasukkan perasaan ini? Kenapa kita kena kuasainya? Sebab dalam agama, tugas kita adalah untuk menundukkan perasaan ni. Nafsu dipanggil. Perasaan ini nafsu. PKP, Perintah Kawalan Perasaan sepatutnya. Baik. Keadaan ini berbicara soal kebendaan. Bicara soal kebendaan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Ustaz, seorang datang kepada saya nak jual rumah. Dia suruh saya beli rumah sebagai aset dalam masa depan. Saya dah ada rumah, perlukah beli untuk beli masa depan? Akan ini batil. Nak kata, ibu nak tunjuk kat siapa macam. Itulah tadi Puan Rujilah Muhammad Yusof. Di saat kita, ni kata, okey, baik, kita ambil kes Puan Rujilah ni, Puan Rujilah Muhammad Yusof ni, saya nak ambil kes ni. Baik, sekarang ni, baik, orang datang, rumah dah ada. Orang datang suruh beli rumah. Dia kata pelaburan. Okey, tak apa. Kita tengok saja dari sudut adat. Khair. Sekarang ni, ini rumah ni kebendaan kan?
Baik, di mana kebenarannya? Ada. Bicara soal apa tu? Allah, tu dia. Okey, buat nota. Okey, bagus. Teruskan. Baik. Jadi contoh ya. Bagaimana yang dikatakan? Amin, Puan Nur Sakinah. Amin. Okay. Bagaimana yang dikatakan? Ini kita nak menguasai keadaan dan perasaan. Khair. Yang pertama kita kena faham. Keadaan itu kebendaan. Keadaan. Sebab apa keadaan itu kebendaan? Sebab dia berbicara soal yang zahir. Itu kebendaan lah. Contoh keadaan susah. Susah ni bicaranya zahir kan. Senang kan zahir. Keadaan ni susah senang. So bicara kebendaan. Baik, apa saja yang berbicara soal kebendaan, itu keadaan. Dan ni adalah hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum atau kama qala. Sesungguhnya Allah tidak tengok rupa dan hartamu. Baik, keadaan ni suwarikum wa amwalikum. Boleh juga dikaitkan dengan amwal, harta. Baik. Sekarang ni satu lagi apa? Perasaan. Suwarikum ni itu dipanggil nafsu. Sekarang ni kita nak menguasai, sebab hidup tidak boleh dikuasai oleh keadaan dan perasaan. Jika kebendaan dan perasaan menguasai kita, ternyata hancurlah kita. Hancur. Contoh, keadaan. Sekarang ni, orang datang bawa cerita pasal rumah. Kita dah ada rumah. Mengikut keadaan kita sekarang, perlukah rumah lagi? Bila keadaan itu menguasai kita, bahawa kita menganggap bahawa keadaan ini, kena ni, kita kena ada rumah lagi ni, sebab masa depan dah main perasaan. Dah main perasaan tu. Sebab bila kata cerita tentang suasana pula, perasaan ni, cerita masa depan tu dah jadi perasaan. Sebab berbicara soal suasana. Keyakinan, keraguan, ketakutan. Dia masa depan kan. Kalau cerita keadaan, existing, sekarang, real, nampak. Cerita kalau perasaan, dia kena ada bagaimana dia panggil faktor yang mempengaruhinya. Bila cerita tentang rumah, akan datang. Jadi perasaan apa? Termasuklah perasaan seronok ke, ataupun risau ke. Nampak? Jadi sekiranya kita membiarkan perasaan, keadaan yang membuat keputusan, maka tiadalah kebenaran. Sepatutnya kena kebenaran buat keputusan, baru keadaan dan perasaan kena ikut. Contoh, kebenarannya. Wajarkah ada rumah lagi di saat kita sudah ada rumah? Benar? Benarkah kena tambah rumah lagi? Soal. Tambah duit, tambah harta. Apa kebenarannya nak tambah harta? Dia kena. Di saat kita sudah ada pendapatan lain. Di sini persoalan-persoalan yang kita kena wujudkan. Dan kita kena bincangkan juga bila kata kebenaran. Adakah Allah suruh? Nampak? Libatkan Allah. Adakah Allah suruh kita ada banyak harta? Allah suruh ke? Kita tanyalah. Adakah Nabi suruh ke banyak harta, banyak rumah ni? Kita nak ikut mana? Nak ikut Nabi suruh atau orang suruh? Yang bulan-bulan nak bayar kita bukan orang tu. Nampak? Jadi kena faham perkara ni ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Okey, ingat soalan. Ya Tuan Surah Najaya. Ustaz, bolehkah berbelanja lebih untuk barang keperluan untuk majlis ilmu dan milik yang maha ke? Tuan, Surah An-Najiyah, berbelanja lebih untuk majlis ilmu ni, itu begini. Soalnya sekarang, pahala dan dosa. Bila kata bermain dengan pahala dan dosa, bila kata jalannya jelas untuk pahala, majlis ilmu. Pahala atau dosa? Pahala. Benar atau batil? Benar.
Bila kata pahala jelas. Ini bukan soal kebendaan. Ini bukan soal keadaan. Bukan soal perasaan. Ini soal ibadat. Ketaatan. Jadi di saat ketaatan, apabila harta terlibat di dalam menjayakan majlis ilmu, jangan berkira. Tidak boleh berkira soal nak libatkan dalam ibadat. Yang nak kena berkira kat sini. Kebendaan ni, ni kena berkira. Perasaan kena berkira. Nantilah saya fikir dulu macam mana, perlu ke tidak. Itu kena berkira. Tapi kalaulah cerita terang-terang, saya nak guna ni untuk ceramah, siapa boleh sponsor saya kamera? Oh, Ustaz kena jimat lah Ustaz. Ni kita tak boleh berlebihan. Siapa kata? Terang-terang untuk agama. Terang-terang pahala. All out. Itu dipanggil yang terbaik. Jikalau ada lebih, bagi yang sebaik-sebaik. Itu pahala. Untuk yang bujang. Okey, baik, nanti dia jawab Puan Anissa. Cik Anissa lah kot. Bujang. Baik. Ya, Puan Rozilah. Jadi, kebenaran, keperluan kita hanya satu rumah. Lebih itu kemahuan kebendaan. Ya, kita kontrol keadaan itu balik. Jika kita perlukan lagi satu rumah, tafadhal masykurah. Ustaz, boleh ke berpoligami walaupun kurang harta? Soalan ini ditanya sebelum poligami. Bolehkah berkahwin kalau tiada harta? Jawab. Jangan tanya poligami je. Tanya sebelum nak kahwin. Adakah boleh berkahwin dengan tiada harta? Kalau macam tu tak kahwin semua orang. Sebab semua tak ada harta lagi, baru kahwin. Muda tang-tang lagi. Kerja pun tergedik-gedik lagi. Rumah pun 3 getah, tu je ada. Tak boleh kahwin lah. Jadi apa bezanya poligami? Jadi kena fikirkan dulu. Jadi maknanya soalnya bolehlah. Tapi fikir balik. Adakah mampu kita untuk kedepankan balik rumah tangga itu kalau dah fikir harta je? Kalau dah mula-mula dah fikir harta, tak payah cerita lah. Tak ke mana rumah tangga tu. Tapi kalau berfikirnya adalah untuk ketaatan, dia tidak perlu libatkan soal ada harta ke tidak. Cuma mahkamah ni lainlah cerita. Mahkamah ni just nak security je. Tapi bukannya compulsory. Harta bukan kewajipan, malah nafkah. Bukannya soal harta. Nafkah bukan duit. Cuma nak memenuhi nafkah perlu duit. Itu je. Kena ada rumah. Rumah kena pakai duit. Yelah. Kalau dapat rumah saka, pusaka tak payahkan duit. Kalau semua makanan duk tanam belakang rumah, ayam itik bela sendiri, nak apa lagi baju jahit sendiri, nak pakai duit ke? Pakai harta ke? Tak ada. Tapi sebab keperluan-keperluan itu memerlukan harta. Tapi janganlah letakkan harta pula yang menentukan kita untuk kahwin. Hebat benar harta. Berkuasa. Sedangkan Nabi kata, nikahlah, Nabi kata, untuk dibukakan rezeki. Dan pun Allah pun kata dalam Quran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang bernikah takut risau tak ada harta, Allah kata janji Allah. Allah jamin. Baik. Masa mula-mula kahwin, tak ada lah harta. Bila dah berkahwin, berkira-kira makin lama. Sebab makin berharta, jadi makin berkira-kira. Harta ni sifatnya berkira-kira. Nampak? Ya, keperluan sekadar perlu sahaja. Bukannya sekadar mahu semahu. Pasti lepas kahwin, pasti bertambah. Sebab dia melibatkan anugerah Allah. Cuma poligami itu adalah dia punya syarat. Memang poligami dia nak tengok bank statement 3 bulan. Itulah kadang-kadang tu orang tak ikut mahkamah, orang ikut pintu belakang. Tapi ada pun itu sekadar syarat. Kita kena hormat kepada syarat yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Supaya kalau tak ada garis panduan begitu, payah juga kan. Tak apalah kita hormat. Cuma kalau dari segi hakikat, takkanlah harta yang menentukan kita untuk kahwin. Kalau macam tu, tunggulah orang berharta baru kahwin. Letih macam tu. Ya, Tuan Raja Sarizal. Tak ada duit Abang Lemban pun lah. Habis.
Habislah. Kalau itu diletakkan. Habis. Sifat harta berkira-kira. Berkira-kira. Jadi kita tak nak pahala pun berkira-kira. Ya, okey. Berbalik pada soalan tadi Tuan Suranajaya. Jadi jangan berkira-kira. Pahala, all out. Ini pahala, bawa ke syurga. All out. Kalau yang paling mahal lah pakai. Jangan ada sifat berkira-kira untuk pahala. Hati-hati. Kita untuk pakai diri sendiri, kita pakai yang best-best. Pakai untuk agama, kita pakai yang lebih kurang je. Jangan. Jadi kita kena jelas. Dosa, pahala. Ini majlis ilmu, pahala. Okey, fitting dia semua kelengkapan untuk pahala. All out. Barulah datangnya keperluan. Allah perlu datangnya duit. Baru datang sebab kita letakkan kualiti pada pahala. Bila berkualiti, memang dia punya investmentnya tinggi yang berkualiti ni. Tapi kita tidak. Kita pakai berkualiti sebab kita berduit. Sebab apa berkualiti? Kita dah ada. Kita dah ada. Bila lagi nak reward ourselves? Nampak? Maknanya berkualiti yang dipakai itu kerana dia kata dia mampu. Asal mampu saja. Oh, mampu. Kalau dikira mampu, jenuh lah. Kalau semua nak diukur dengan mampu, ini bukan soal mampu tak mampu. Ini soal perlu atau tidak. Wah, imah kita hari ini berjuta duit ada. Tapi perlu atau tidak? Nak pakai kasut sampai 30,000 harga. Perlu atau tidak? Ini keadaan, ini kebenaran. Cara kita nak counter, nak kuasai keadaan. Risau membazir. Tak ada membazir Tuan admin Suranajaya. No, tak ada pembaziran pada harta. Ambil harta kada hak kita sebab dalam harta kita ada hak. Ya. Benar. Inilah penyakit takut habis harta. Takut habis untuk dunia, kita tak takut habis. Kita sanggup berinvest. Kita sanggup labur untuk bisnes. Kita ingat boleh untung. Sekali labur-labur, lebur. Dia tak tahu pelaburan pada agama yang menguntungkan. Nak bagi masa untuk agama, berkira-kira. Nak datang masjid, berkira-kira. Nak ingat Allah pun berkira-kira. Ingat planning, projek. Habis. Baik, sekarang ni, bila kita letakkan kualiti, ingat, ikhlas, kualiti, high class. Ikhlas is high class. Agama is high class. Bila high class, dia melibatkan kualiti. Kualiti, kalau dalam konteks harga, mahal. Kenapa kena mahal ni, Ustaz? Sebab berkualiti. Jadi, perlu tak duit? Perlu. Bukan sebab kita mampu. Kalau mampu, kita duk pakai kau suka kita. Jam sampai 500, 100,000, 200,000. Baju. Ustaz, ni kang sentuh-sentuh ni kena kat orang. Lantak lah. Duit Allah punya. Saya bercakap sebab bagi pihak Allah suruh cakap. Allah kata, dari mana kamu dapat, ke mana kamu pergi. Allah punya. Bukannya dia punya. Ini harta ahbab yang punya. Piramli dah cakap. Kita duk tolong peringat. Nanti kan takut tak dijawab. Ustaz, ya zaujah. Nak tanya sikit, boleh ke cakap dah bagi duit kat mak ayah jadi tak payahlah bayar zakat pendapatan? Tak jadi gitu. Jangan kita combine macam tu pula. Mak kita kelayakan dapat zakat ni. Kita tengoklah kelayakan siapa yang layak dapat zakat ni. Kategori fakir miskin, asnaf yang benar-benar layak dapat. Mak kita tu jangan letak sebagai zakat. Orang kata apa? Dari segi adab dia tak kena lah. Kan? Mak kita tu bukan zakat. Kita panggil kewajipan kita lah. Tanggungjawab. Zakat ni kewajipan bagi orang yang memerlukan. Yang adalah ciri-ciri asnaf dia kan. Yang jelas kita faham. Kemungkinan mak kita ni golongan fakir miskin. Tak apalah kalau fakir miskin yang memanglah zakat yang paling dekat ahli keluarga. Tapi kalau bagi saya lah, saya asing kan. Zakat lah. Mak ni kita special lah, jangan kita anggap zakat.
Zakat ni macam yang wajib. Dah memang. Jadi memang ni dia tidak dikira sebagai satu keistimewaan sebenarnya. Contohlah solat 5 waktu. Orang tak heran sebab solat yang wajib kan. Tak payahlah nak kata berkhidmat. Saya penat tau khidmat solat 5 waktu. Pang baru tahu. Wajib tu. Jadi tak payah kita nak letakkan tu. Kita letakkan mak kita ni satu perbincangan yang tinggi. Yang ni sedekah. Sedekah ni maksudnya kita buat effort lebih sikit. Macam zakat ni nak tak nak kena buat. Nak tak nak kalau tak buat kena. Kan? Dah zakat dah, tak payah bayar zakat lain. Contoh. Kita begini, konsep saya biar berlebih sikit dan beramal tak apa, jangan kurang. Berlebih tak apa. Jangan kita cukup-cukup je. Kok-kok tak terima nanti. Sebab tu amalan ni dia kena biar lebih. Bagi lebih. Masa lebih. Biar lebih kan. Sebab kita tak tahu. Wak Imam sanggup bersusah-susah pun tak apalah untuk agama. It's okay. Ya? Baik. Jadi sedang dimamuliakan Allah SWT. Contoh beli barang original untuk kualitas lama pula macam mana? Itu saya katakan tadi. Kalau benda itu, dia konsepnya mudah. Keadaan sekarang ni, adakah melebabkan keadaan kita itu yang menyebabkan kita tu mampu beli mahal-mahal? Sebab nanti kita menganggapkan bahawa kita ada kemampuan. Memanglah dia sudut keharusan boleh. Ustaz, jika seorang itu hanya laksana ibadah wajib tapi dia mengurus masa dengan sibuk cari income. Income tu bukan untuk khidmat tapi dia tak faham. Tak, jika seorang itu hanya laksana ibadah wajib tapi dia hanya laksana ibadah wajib kemudian cari income. Dan income tu untuk charity tu dah sunat dah. Bukan yang wajib dah. Yang wajib dia buat kemudian dia tambah pula untuk charity. Baguslah. Betul kan soalan itu? Dia buat ibadah wajib tapi dia urus masa dengan sibuk cari income. Hanya yang wajib cari income untuk okeylah selagi mana wajib ni okey. Kemudian dia nak buat untuk pula charity, baguslah. Jadi isunya kalau cari charity wajib tinggal. Tu tak boleh. Okey. Handbag mama lebih contoh koleksi-koleksi, jawablah dengan Allah Ta'ala. Dalam Islam tak ada istilah koleksi sebenarnya. Nak pakai ada dua. Okey, baik. Pertama kita betulkan konsep keadaan dulu ya. Gini, yang menonton malam ni. Jangan pakai sebab aku mampu pakai. Jangan sekali-sekali buat kerja macam tu. Sebab apa? Sifat kita la haula wala quwata illa billah. Jangan kakak aku mampu. Mampu bukan kerja kita. Mampu Allah. Mampu, boleh. Jangan. Mahu pun kena fikir. Bab harta ni jangan. Saya mahu pakai beg LV. Letih nanti sekarang. Hati-hati. Tapi kalau mahu untuk agama, tu lain cerita. Saya mahu jadi isteri solehah. Itu panggil menundukkan nafsu. Kemahuan letakkan kepada kebenaran. Baik, sekiranya dia kata dia mampu pakai, hati-hati nanti ditanya. Baik kita letak begini, yang pahala itulah yang utama. Sekiranya beg LV ini membawa pahala kepada aku, maka aku beli dia kerana Allah. Silakan. Tak cari cuba buat, tak jadi beli, letak balik. Try lah. Sahaja aku membeli beg LV 30,000 kerana Allah. Try tengok, beli ke tidak? Nanti sekarang dia letak balik pelan-pelan, dia letak balik. Tak jadi, tak sedap guys. Tak sedap mula dia tak senang hati. Ya Ustaz Muhammad, benar. Nabi melarang guna dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ada. Dalam bejana atau bekas pinggan emas, perak, tak boleh. Yang mana dalam konteks ulama' cerita, apabila dileburkan pinggan itu, jadi emas. Dileburkan jadi perak. Adapun saduran yang mana tidak menjadi asas, itu tak apa. Adapun tak boleh, maksudnya bermegah-megah.
Orang kaya-kaya, minta maaf Puan Yat. Dalam perbincangan ni saya tak boleh dengar orang kaya yang guna harta. No, minta maaf. Dalam hakikat kehidupan saya tak benarkan orang kaya-kaya. No. Orang kaya-kaya adalah orang yang beramal. Orang kaya-kaya itu jiwanya. Orang berharta, sebut orang berharta. Orang berharta, orang berada. Itu saya benarkan. Bila lagi kita nak betulkan perbincangan tak? Ni. Ustaz, kalau seorang tu berkira kumpul dia untuk tunai haji, jawapannya tak mampu. Tapi bila labur kat bis, sanggup dah mampu labur. Haji ni wajib. Kalau pertama kali bagi dia wajib. Bagi kira nak buat agama. Bisnes ni lebur nanti. Sebab dia berkira-kira untuk agama. Ingat, apa saja yang pada agama diketepikan, maka yang apa dunia akan jadi hancur. Apa tadi? Hadiah tadi. Ustaz, kalau suami hadiahkan beg mau untuk kita, macam mana pula? Hadiah. Itu lain. Itu suami dah jawab. Menerima, kita terimalah hadiah. Kan? Contoh ada orang nak hadiah kat saya, mana tahu. Saya terimalah. Terima kasih. Dia isar. Memberi dia cerita lain. Pakai untuk diri dia cerita lain. Hati-hati. Kalau beli beg LV untuk orang lain, silakan. Macam mana pula? Tadi kata Ustaz, sebab dia tidak ada timbul rasa cinta pada diri dia. Pada orang itu pula, dia tidak menimbul rasa cinta pada barang itu sebab bukannya dari dia, usaha dia pun. Dia hanya menghargai saja. Alhamdulillah, terima kasih. Dapat. Mahal ni ya, mahal, terima kasih. Taklah sehebat orang yang cari duit, beli, kemudian, this is my passion, this is mine. Datang dia main. Saya punya, sekali hilang, penin. Kawan yang kena hadiah kalau hilang pun kau paling kuat. Rasa bersalah, minta maaf dah hilang. Paling kuat macam tu. Tukang bagi yang pening kepala. Kita bagi hilang, macam tu. Masih terasa dekat orang yang bagi. Sebab tu orang yang memberi pun kena berlapang dada. Kalau dia bagi sekadar dia nak menunjuk, tengok aku mampu bagi. Pemberian dia takut jadi sia-sia. Tapi yang menerima, terima je lah. Dah pemberian. Alhamdulillah. Amin. Nampak? Ustaz ada simpanan. Saya ada simpan, apa tu? Benang. Benang cotton, lebih kurang 200 kata berapa. Benang ini tujuan. Untuk amal tidak dikira. Untuk guna benang, untuk amal tak apa. Ini yang ditanya. Dia ikutkan semua benda ditanya. Setiap perkara harta ditanya. Tapi kalau pada itu ada amal, insya-Allah lepaslah. Ustaz, kalau kita bagi anak sekolah Cina, pagi petang sekolah agama, macam tu bolehkah? Ini, tengok tujuan lah. Tengok tujuan apa, tujuan sekolah Cina. Petang sekolah agama. Kalau tak hilang agamanya, okey. Tak ada masalah. Hibah tu boleh. Hibah tu adalah kupasan ataupun dipanggil hasilan daripada hadiah lah, hadiah. Tak masalah lah. Yang tak boleh rasuah. Rasuah tak boleh, riba tu ni. Hibah, ya harus. Ya, yang memberi jangan riak. Jangan lalai. Dia macam ni. Konsep memberi, dia kena berterima kasih dengan orang yang memberi itu. Sebab beri peluang. Memberi. Ada orang dia memberi, orang tak terima pemberian. Jangan main-main. Jangan ingat semua pemberian boleh diterima. Jadi kita memberi dengan lapang hati. Contoh, orang senang patut berterima kasih dengan orang susah. Kerana apabila ada orang susah, orang senang berfungsi. Menyelamatkan harta dia daripada ditanya oleh Allah Ta'ala. Terima kasih ya kak, jadi susah. Pening kak tu. Terima kasih jadi susah. Apa? Boleh saya bagi ni. Tak adalah. Kak, ingat. Kau senang saya nak bagi ni. Ingat ingat akak ingat buat orang tu serba salah. Bagi je. Buat asal sampai tak ada rasa pun kita bagi. Khair. Kalau jumpa ni dia ada perbahasan banyak lah pula. Sebab dia bukan hak kita, selamanya bukan hak kita juga kalau jumpa. Jadi lebih baik serahkan kepada contoh Baitul Mal ke, Baitul Mal atau jumpa. Ada lagi emas kan. Tempat zakat ke, letakkan balik harta jumpa, bukan harta kita. Baik. Ya, benar tu Ustaz Muhammad. Khair.
Jadi sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala, jangan meremehkan. Sebab itu, bab-bab amalan jangan diremehkan. Jangan pandang rendah dengan amalan. Alah, bagi yang biasa-biasa. Tak boleh. Kita, baik, berbalik pada kualiti tadi. Kenapa kena berkualiti? Kerana ada padanya pahala. Selagi mana ada pahala, jangan berkira-kira dalam menggunakannya. Contoh, paling kualiti masa kita. Masa ni paling mahal. Jangan berkira-kira masa kita untuk belajar. Berkira-kira, ni bila nak habis ni, bila nak habis ni. Baru ustaz tanya nak habis. Contoh, berkira-kira masa. Kita bukannya sembang kosong. Kita berbicara soal ilmu. Membetulkan kefahaman yang terbelenggu ni. Beri duit dengan beli dua-dua sedekah. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Yang penting ada manfaatnya. Adapun Nabi SAW terus bagi makan. Sebab dia terus dapat manfaat. Beli duit ni belum tentu dia sampai. Adapun dua-dua dapat pahala sedekah. Okay. Ustaz, jika kita memberi, lepas tu kita cakap pada yang menerima. Terima kasih sudi terima dari saya. Ialah itu maksud saya tadi. Terima kasih. Kita berterima kasih kepada yang memberi tadi. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, benar Tuan Surah Najahiyah. Dia memberi ni, berbuat baik ni, dia hablum minallah, hablum minan nas ni. Hablum minan nas ini juga kepada sesama makhluk. Nas ni juga kepada makhluk. Binatang, haiwan, pokok, semua ni. Semua ni adalah konsep kita berbuat baik. Berbuat baik. Ya, Tuan Haji Marudin, alhamdulillah. Dah, ya tadi. Alhamdulillah, tu saya dah bagi tahu tadi. Menteri Agama dah keluarkan dah. Selangor dah endorse ke belum? Selangor je, kita tak tahu lagi dia dah terima ke belum. Endorsement belum. Baik. Alhamdulillah. Baik. Sidang Imam muliakan Allah SWT. Berbalik dengan perbincangan kita ini. Ingat, apabila kita letakkan kebenaran, jadi bicara kita ini akan terkawal. Sebabnya akan menjadikan topik kita ini menjadi luar kawalan tu apabila keadaan. Barang kemar dihisapkan semua dihisap. Tak ada yang terlepas. Jadi pastikan semua yang ada itu bermanfaat. Hati-hati. Ustaz, infak, wakaf, sedekah. Sedekah tak semestinya duit. Kalau infak dengan wakaf itu berkaitan dengan harta. Sedekah tak mestinya duit. Sedekah tu kebaikan. Setiap kebaikan tu sedekah. Ya, sedekah itu setiap kebaikan itu sedekah. Adapun wakaf itu harta, infak itu berkaitan dengan harta. Adapun infak dan wakaf juga sedekah. Sebab setiap kebaikan itu sedekah, Nabi kata. Infak, wakaf, sedekah. Semua kebaikan. Adapun kalau tanya mana lebih baik, jangan tanya macam tu. Kita ni dalam beramal, kita kena melihat semuanya baik, lalu kita nak beramal secara dipanggil teratur. Teratur ni kita melihat. Pertama, betulkan kefahaman. Dalam infak dan wakaf, semua ada kelebihan. Jangan kita memilih-milih begitu. Jangan kita meletakkan mana lebih bagus solat dekat sini ke kat sini. Mana lebih bagus buat ni ke buat begini. Jangan. Yang perlu kita fikirkan untuk keutamaan itu apabila bertembungnya yang hak dan batil. Contoh, mana yang lebih utama dunia ke akhirat? Akhirat. Nampak? Yang mana lebih utama Ustaz? Keadaan, perasaan, kebenaran. Kebenaran. Okey? Itu dia. Contoh, kebenaran tadi, contoh tadi isu rumah tadi. Bila isu rumah, keadaan dia kebenaran. Perasaan dia masa depan. Jadi apabila kebenaran ini mengambil alih perbincangan itu, perlu ke kebenaran ni berbicara soal tuntutan. Kebenaran berbicara soal suruhan, larangan. Bicara agama, kebenaran berkaitan dengan Allah. Bila Allah dia ada suruhan dan larangan. Bila suruhan dan larangan, datanglah keadaan yang dikawal, perasaan yang dikawal. Ustaz, kalau baju dah lama macam mana kalau kita nak bagi ke orang baju tak ikut cici tu aurat? Tak payah, pakailah baju. Pakailah kat rumah. Tak nak pakai kat rumah lah. Atau buat kain beca. Habis cerita. Ataupun taubat nasuhah banyak-banyak. Nak macam mana?
Nak bagi ke orang kan menyambung pula warisan kemaksiatan pula. Pakai kat rumah ataupun gunakanlah dia untuk apa-apa yang patut ataupun lupuskan je lah. Lupuskan saja. Baik. Apa tu? Baru Mek tanya Puan Hashimah, soalan apa? Soalan apa tu? Oh tadi, dah. Saya dah jawab tu. Jadi baju-baju lama itu yang mana? Dilupuskanlah. Kalau dah tak boleh nak pakai, lupuskanlah. Itulah harta, itulah benda, itulah dunia. Sampai masa binasa, sampai masa hancur. Sebab tu pastikan ketika ada gunakan untuk pahala. Sampai waktu dia akan hancur. Sampai ketika dia akan habis. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, malam ni share 826. Tu dia, ada nombor kat situ. Terima kasih yang anda sebarkan. Share lagi sampai 1000. Masya Allah. Bagus share ni. Sebab apa? Sebar kebenaran, sebar kebaikan. Pahala percuma. Kod-kod, dengar saya banyak dapat dia bagi feedback yang memberi kesan kepada perbincangan ni. Ustaz, terima kasih. Sebab apa yang kita bincang ni melibatkan kefahaman, trust kehidupan. Jangan main-main. Saya nak bagi tahu sebelum kita tutup. Nanti kita sambung lagi. Kita sambung pada siri yang berikutnya. 11.30 dah. Baik. Kefahaman Abdul Rahman bin Muljam. Dia hebat dalam amalan dia. Tapi kefahaman dia problem. Bila kefahaman problem, hidup tak jadi ke mana pun. Malah dia akan buat kerosakan. Ingat, bila kita bincang tajuk ni, kita membincangkan tentang kefahaman dalam kehidupan kita ni. Sebab dia sangat memberi kesan kepada amalan. Bila perlahan-perlahan kita rungkai satu persatu, hati kita lapang dalam beramal. Itu penting sidang jemaah mulia Allah. Sebagai contoh macam ni. Macam ni nak bincangkan kebenaran, keadaan, perasaan. Kita nak bercakap ni, kita nak menangkan mana? Kadang-kadang keadaan ke depan, kadang-kadang perasaan ke depan, Ustaz. Saya confused, Ustaz. Kadang-kadang keadaan mendesak saya. Perasaan saya terganggu. Kalau itu duk main dua ni, sampai ke sudah, sampai ke bila, tak selesai. Tetapi bila ada kaedah kebenaran yang berbicara soal suruhan dan larangan, maka dia boleh kontrol keadaan tu balik. Dia boleh tundukkan perasaan tu balik. InsyaAllah. Itu bila ada kaedah tu penting. InsyaAllah nanti kita sambung lagi perbincangan ni. Baik. Cuma sidang penjemaah yang mulia Allah Ta'ala, dia pengumuman semua bersempena PKPB ni, kita akan ada perubahan dari segi waktu siaran. InsyaAllah kita akan awalkan waktu siaran kita pada pukul 9.30 malam. InsyaAllah. Dan kita akan bermula bersiaran pada setiap hari. Maknanya tambahan pada hari Rabu dan Jumaat. InsyaAllah cuma bermula dan Ahad. Ahad, Rabu, Jumaat. Bermaksud setiap hari adalah sepanjang PKPB saja. Selagi kuliah maghrib tak ada lagi ni. Cuma kita akan bermula pada hari Ahad ini. Mana besok masih tak ada lagi lah. Cuma hari Ahad, hari Rabu, hari Jumaat adalah bual bicara. Saya nak bersoal jawab saja. Saya tak akan sentuh tajuk perbincangan kita, Lisanul Haq atau Hakikat Kehidupan. Kita akan buat murajaah dan kita akan merungkai persoalan-persoalan yang mungkin anda nak tanya, mungkin tak sempat, mungkin saya tak jawab dalam live saya, ataupun saya tak sempat jawab time PM saya, mungkin PM ada tak jawab. Jadi saya akan jawab dalam live nanti. Kita akan jawab secara live. Jadi hari Ahad, hari Rabu, hari Jumaat adalah soal jawab live tentang kehidupan dan tentang permasalahan-permasalahan yang berkait lah. Okey. Baik, jadi sidang jemaah muliakan Allah Ta'ala, saya kira cukup setakat tu dulu pada malam yang penuh barakah ni. Moga-moga Allah berkati dan rahmati kita semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Mari kita perbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kata kunci kita pada malam ni, jangan biarkan keadaan, perasaan mengawal percakapan kita. Pastikan kebenaran yang akan mengawal kembali keadaan dan perasaan kita.
Apa bicara kebenaran tadi, kita dah sentuh tentang bagaimana nak meletakkan kekuasaan Allah terhadap setiap sendi perbincangan kita. InsyaAllah kita akan kupas lagi tajuk ini pada siri yang akan datang. Moga-moga Allah berkati kita semua. Mohon kepada Allah Ta'ala dengan kekuasaannya mengangkat segala permasalahan yang sedang berlaku hari ini, musibah yang sedang berlaku ini. Tiada ada mudarat pada penyakit COVID ni, mudarat hanya daripada Allah. Moga-moga Allah angkat barakah Jumaat ni. InsyaAllah akan makbul lah doa kita insyaAllah. Terima kasih sekali pada semua yang dah bersiaran dengan saya pada malam ni. Terima kasih. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri akan datang. Yang ni hari Sabtu ada kuliah dan hari Ahad dan seterusnya. InsyaAllah kita bertemu lagi pada siri yang akan datang. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kesilapan, kekurangan kata, terkasar bicara, terkurang kata, terkasar bicara. Moga Allah Ta'ala sajalah yang menyempurnakan, mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam yang penuh barakah ini insyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair, cukup setakat itu dulu. Aku qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Wallahu a'lam bissawab. Takbir, Allahu akbar.